Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM di bawah bab 2 Kebangkitan Nasionalisme dengan tajuk kecilnya Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, tengok perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara boleh dilihat di bawah 5 negara. Yang pertama, nasionalisme di Filipina. Yang kedua, nasionalisme di Burma ataupun Myanmar namanya sekarang. Yang ketiga, nasionalisme di Vietnam. Yang keempat, nasionalisme di Indonesia. Dan yang kelima, nasionalisme di Thailand. Okey, kita lihat dulu nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina dibahagikan kepada 2 tahap. Iaitu tahap pertama yang bersifat propaganda dan tahap kedua yang lebih bersifat radikal. Okey, kita tengok tahap pertama dulu. Tahap pertama di bawah pimpinan Jose Rizal, di mana beliau memimpin gerakan propaganda. Antara tuntutan mereka ialah yang pertama wilayah seperti Sepanyol, yang kedua hak seperti Sepanyol, yang ketiga bersuara bebas seperti Sepanyol. Kenapa semua harus seperti Sepanyol? Kerana Filipina dijajah oleh Sepanyol. Jadi cikgu ulang balik. Ada berapa tuntutan mereka? Ada 3. Yang pertama wilayah seperti Sepanyol. Yang kedua hak seperti Sepanyol. Yang ketiga bersuara bebas seperti Sepanyol. Liga Filipina ditubuhkan untuk mendesak perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Kenapa Liga Filipina diwujudkan? Liga Filipina diwujudkan adalah bertujuan untuk mendesak perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Jadi formula untuk tahap pertama di Filipina adalah wanita, hak suami. Semua wanita yang ada di dunia ni adalah hak siapa? Hak suaminya sendiri. Jadi wanita, hak suami. Tengok penerangan formula. Wanita merujuk pada wilayah, persamaan pada huruf W di depan. Wanita, wilayah. Hak merujuk hak juga. Suami merujuk pada bersuara. Bersuara berasal daripada perkataan suara. Suara ni cikgu ubah kepada perkataan suami. Persamaan pada 3 huruf awal. Suara, suami. Jadi formula untuk tahap pertama di Filipina adalah wanita, hak suami. Ingatlah tahap pertama di Filipina dipimpin oleh siapa? Jose Rizal. Dia memimpin gerakan propaganda. Kemudian ada berapa tuntutan mereka? Ada 3 tuntutan. Formulanya wanita, hak suami. Wanita tu apa? Wilayah seperti Sepanyol. Hak tu hak seperti Sepanyol. Suami itu suara bebas seperti Sepanyol. Kemudian Liga Filipina diwujudkan bertujuan untuk mendesak perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Jadi formula untuk tahap pertama di Filipina ialah wanita, hak suami. Okey, seterusnya tengok tahap kedua. Tahap kedua dipimpin oleh Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo yang memimpin gerakan yang radikal. Kalau tahap pertama tadi dipimpin oleh siapa? Jose Rizal. Dia memimpin gerakan propaganda. Tahap kedua di Filipina dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh 2 orang, iaitu Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Mereka ini memimpin gerakan yang radikal. Ingatlah tahap pertama Jose Rizal, tahap kedua Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Tengok, Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio untuk memperolehi kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Andres Bonifacio buat apa? Buat parti dipanggil Katipunan untuk mendapat kemerdekaan secara revolusi. Kemudiannya akhbar Kalayan digunakan untuk menyebarkan idea revolusi pada semua rakyat Filipina. Parti Katipunan guna akhbar apa untuk sebarkan idea? Akhbar Kalayan. Revolusi dilancarkan ke atas pemerintah Sepanyol tetapi gagal. Kemudiannya lepas gerakan Andres Bonifacio gagal, Emilio Aguinaldo pula bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol. Kemudiannya Emilio Aguinaldo ingin mengisytiharkan kemerdekaan Filipina tetapi tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Kerana pasal apa Amerika Syarikat tak iktiraf? Sebab Amerika Syarikat ingin menjadikan Filipina sebagai tanah jajahannya. Lepas dijajah oleh Sepanyol, Amerika pula jajah Filipina. Selepas dijajah oleh Amerika, parti politik diwujudkan untuk berjuang secara diplomasi.
Kemudian parti politik di bawah pimpinan Sergio Osmina iaitu Parti Nasional dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Parti apa yang dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina? Parti Nasional Filipina di bawah pimpinan Sergio Osmina. Sergio Osmina tu yang dilantik untuk masuk dalam Dewan Perhimpunan Filipina. Gerakan menuntut kemerdekaan diteruskan sehingga Perang Dunia Kedua. Jadi formula untuk tahap kedua nasionalisme di Filipina ialah kempunan layan ayak Pepsi. Kempunan layan ayak apa? Ayak Pepsi. Tengok, kempunan merujuk pada Parti Katipunan. Persamaan pada huruf K di depan, pu dengan nan. Kempunan Katipunan. Layan merujuk pada akhbar Kalayan. Akhbar Kalayan ni ada 3 sebutan. Kala dengan yan. Cikgu ambil 2 sebutan belakangnya. Layan. Kalayan, layan. Air merujuk pada Amerika, persamaan pada huruf A di depan. Dan Pepsi merujuk pada parti, persamaan pada huruf P dengan I di belakang. Pepsi, parti. Jadi kempunan layan air Pepsi. Yang paling penting tahap kedua ni kena ingat dipimpin oleh 2 pemimpin iaitu Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Mereka ni memimpin gerakan radikal. Andres Bonifacio dulu, tengok formula dia apa? Kempunan layan air Pepsi. Kempunan tu parti apa? Parti Katipunan diwujudkan untuk menuntut kemerdekaan secara revolusi. Layan tu merujuk pada akhbar Kalayan digunakan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Kemudian revolusi dicetuskan tetapi gagal. Air itu merujuk pada apa? Amerika. Selepas Andres Bonifacio gagal, Emilio Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika untuk mengusir Sepanyol dan berjaya. Lepas berjaya, Emilio Aguinaldo nak mengisytiharkan kemerdekaan Filipina. Tetapi tak diiktiraf Amerika. Sebab apa? Amerika nak jajah pula Filipina. Kemudiannya Pepsi merujuk pada parti. Seterusnya perjuangan melalui parti-parti politik yang demokratik. Parti apa yang diwujudkan? Parti Nasional. Pimpinan Sergio Osmina dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina. Last sekali, gerakan menuntut kemerdekaan diteruskan hingga Perang Dunia Kedua. Jadi apa formula gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina? Kempunan layan air Pepsi. Kempunan parti Katipunan. Layan akhbar Kalayan. Air Amerika bekerjasama untuk mengusir Sepanyol. Pepsi, parti politik berjuang secara demokratik. Jadi semua ada berapa tahap gerakan nasionalisme di Filipina? Ada 2 tahap. Tahap pertama dipimpin oleh Jose Rizal. Apa formulanya? Wanita, hak, suami. Tahap kedua dipimpin oleh Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Apa formulanya? Kempunan layan air Pepsi. Okey, kita lihat seterusnya. Negara yang kedua iaitu nasionalisme di Burma ataupun Myanmar. Nasionalisme di Burma ada 2 tahap juga. Tahap pertama berkaitan dengan isu agama. Tahap kedua lebih kepada radikal. Okey, kita lihat dulu tahap pertama. Tahap pertama dipimpin oleh Sami Buddha dan golongan berpendidikan barat. Tahap pertama dipimpin oleh berapa golongan? 2 golongan. Yang pertama Sami Buddha dan yang kedua golongan berpendidikan barat. Tips untuk ingat Burma. Burma ni lebih kepada agama Buddha. Jadi golongan apa yang pertama sekali bangkit ke hadapan? Mestilah golongan Sami Buddha. Ingatlah, Burma merujuk pada Sami Buddha ataupun agama Buddha. Kemudian Persatuan Belia Buddha ditubuhkan untuk mengekalkan tradisi Buddha. Jadi di Burma paling penting agama apa? Agama Buddha. Siapa yang menentang penjajah dulu? Sami Buddha. Persatuan apa diwujudkan? Persatuan Belia Buddha. Apa tujuan Belia Buddha? Mengekalkan tradisi agama Buddha. 3 perkara berkaitan dengan Buddha yang merujuk kepada negara Burma. Ingat, Burma mesti berkaitan dengan agama apa? Agama Buddha. Yang pertama, Sami Buddha. Yang kedua, Persatuan Belia Buddha. Yang ketiga, tradisi Buddha. Selain tradisi Buddha, yang kedua, pendidikan dan kebudayaan Burma. Jadi ada berapa tujuan Persatuan Belia Buddha diwujudkan? Ada 3 tujuan. Yang pertama, mengekalkan tradisi Buddha. Yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, kebudayaan Burma. Kemudian isu kasut digunakan untuk menaikkan semangat nasionalisme rakyat Burma menentang penjajah.
Selepas itu, Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma diwujudkan untuk menggantikan Persatuan Belia Buddha untuk meneruskan perjuangan berkaitan dengan bangsa Burma. Ingat bila disebut Burma, yang paling penting agama Buddha. Berapa perkara berkaitan dengan Buddha? 3 perkara. Yang pertama, Sami Buddha. Yang kedua, Persatuan Belia Buddha. Yang ketiga, mengekalkan tradisi Buddha. Kemudian tengok formula untuk tahap pertama di Burma. Formulanya, didik Buddha, isap kasut am. Tengok didik. Didik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Buddha merujuk pada kebudayaan. Kebudayaan berasal daripada perkataan budaya. Budaya cikgu ubah menjadi perkataan budak persamaan pada huruf B-U-D-A. Budaya, budak. Isap merujuk pada isu persamaan pada huruf I-S di depan. Isap, isu. Kasut merujuk pada kasut juga. Am merujuk kepada am. Jadi formula nasionalisme tahap pertama di Burma ialah didik budak, isap kasut, am. Yang paling penting sekali di Burma ni kena ingat. Di Burma ni paling penting adalah agama Buddha. Sebab tu perjuangan nasionalisme tahap pertama dipimpin oleh siapa? Sami Buddha. Kemudian persatuan apa dibuat? Persatuan Belia Buddha. Tujuannya untuk apa? Mengekalkan tradisi Buddha. Ada apa perkara berkaitan dengan Buddha? 3 perkara. Jadi agama Buddha sangat penting. Yang pertama, Sami Buddha. Persatuan Belia Buddha dengan mengekalkan tradisi Buddha. Ingat Burma paling penting agama Buddha. Lepas tu orang masuk formula. Apa formula dia? Didik budak, isap kasut, am. Didik tu pendidikan, budak tu budaya Burma. Isap kasut tu merujuk pada isu kasut. Digunakan untuk menaikkan semangat rakyat Burma menentang penjajah. Am tu merujuk pada Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma menggantikan Persatuan Belia Buddha yang berjuang berkaitan dengan bangsa Burma. Jadi apa formula tahap pertama nasionalisme di Burma ialah didik budak, isap kasut, am. Okey, tengok tahap kedua. Tahap kedua, pelajar melancarkan revolusi untuk menuntut penubuhan sebuah universiti. Ya, pelajar lancar revolusi pasal apa? Sebab mereka nak wujudkan sebuah universiti untuk pelajar-pelajar di Burma. Sayasan dan Majlis Am Sangga Semegi. Sayasan ni dengan Majlis Am, nama apa? Majlis Am Sangga Semegi melancarkan pemberontakan dipanggil Sayasan untuk menentang pembayaran cukai kepada petani. Jadi Sayasan bersama dengan majlis apa? Majlis Am Sangga Semegi. Apa persamaan Sayasan dengan Sangga Semegi? Persamaan dia pada huruf SS. Ada 2 S. Sayasan, saya dengan San. Ada 2 S. Saya pun S, San pun huruf S juga. Sangga Semegi pun ada 2 S juga. Sangga ejaan bermula pada huruf S. Semegi bermula pada huruf S juga. Jadi Sayasan bersama Majlis Am Sangga Semegi melancarkan pemberontakan Sayasan untuk menentang pembayaran cukai oleh petani. Ingat Sayasan ni bersama majlis apa? Majlis Am Sangga Semegi. Apa persamaan Sayasan dengan Sangga Semegi? Dua-dua ada huruf SS. Sayasan Sangga Semegi melancarkan pemberontakan. Kemudiannya Perlembagaan Burma 1935 diwujudkan yang bertujuan untuk memisahkan Burma dengan India dan menjadi pendorong ke arah berkerajaan sendiri. Jadi Perlembagaan Burma ni menyebabkan munculnya beberapa perkara. 2 perkara. Yang pertama, untuk memisahkan Burma dengan India. Burma tak mahu dah bersatu dengan India. Jadi tujuan Perlembagaan Burma untuk pisahkan Burma dengan India. Dan satu lagi, mendorong ke arah berkerajaan sendiri. Okey, kemudiannya Parti Dobama Asyayun yang bermaksud kami orang Burma. Dobama Asyayun, kami orang Burma. Diwujudkan oleh golongan Takin. Apa maksud Takin? Tuan. Seperti Aung San dan UNU untuk menuntut kemerdekaan Burma. Parti apa diwujudkan untuk menuntut kemerdekaan? Parti Dobama Asyayun. Kemudiannya Dr. Bamau memenangi pilihan raya pada tahun 1937 dan dilantik menjadi Perdana Menteri Burma yang pertama. Siapa jadi Perdana Menteri Burma yang pertama? Dr. Bamau. Parti apa yang menuntut kemerdekaan? Parti Dobama Asyayun. Yang jadi Perdana Menteri pertama nama apa? Dr. Bamau. Apa persamaan Dr. Bamau dengan Dobama Asyayun? Persamaan dia adalah pada perkataan Dobama. Sama juga Dr. Bamau. Dr. Bamau, Dr. ada huruf D, Ba ada huruf B,
Mau ada huruf M. Sama juga Do Bama. Do ada huruf D, Ba ada huruf B, Ma ada huruf M. Jadi nama parti dengan nama Perdana Menteri yang pertama ni ada 3 huruf yang sama. Ada huruf D, ada huruf B dengan ada huruf M. Parti apa menuntut kemerdekaan? Ingat balik. Huruf D iaitu Do, huruf B Ba, huruf M Ma. Parti Do Bama Asyayun nak menuntut kemerdekaan. Siapa yang menang pilihan raya dan menjadi Perdana Menteri yang pertama? Ingat balik huruf D. D itu adalah Doktor. Huruf B, Ba, huruf M, Mao. Doktor Ba Mao menjadi Perdana Menteri yang pertama di Burma. Jadi ada persamaan antara parti Do Bama Asyayun dengan Dr. Bamau, ia ada pada huruf D, B dengan M. Parti apa yang menuntut kemerdekaan? Parti Do Bama Asyayun. Siapa Perdana Menteri yang pertama di Burma? Dr. Bamau. Okey, tengok. Apa formula nasionalisme tahap kedua di Burma? Formulanya ialah pelajar saya lembut. Tengok pendengar formula. Pelajar merujuk pada pelajar juga. Saya merujuk pada saya. Lembut merujuk pada perlembagaan. Perlembagaan berasal daripada perkataan lembaga. Ejaan lembaga bermula daripada huruf L, E, M, B. Betul tak? Sama dengan lembut. Ada huruf L, E, M, B. Jadi lembut merujuk pada lembaga. Jadi formula nasionalisme tahap kedua di Burma ialah pelajar saya lembut. Tengok. Kita buat ulang kaji balik. Pelajar tu merujuk pada apa? Pelajar melancarkan revolusi untuk mewujudkan sebuah universiti. Saya merujuk pada apa? Saya merujuk pada saya San dan juga Majlis Am Sengga Semegi melancarkan pemberontakan kerana golongan petani membayar cukai. Ya, jadi saya San dan Sengga Semegi melancarkan pemberontakan apa? Pemberontakan saya San terhadap pembayaran cukai oleh golongan petani. Kemudiannya lembut tu merujuk apa? Perlembagaan Burma diwujudkan. Ada berapa tujuan? 2 tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk memisahkan India dengan Burma, dan yang kedua untuk mewujudkan kerajaan sendiri. Kemudian parti apa yang diwujudkan untuk menuntut kemerdekaan? Parti Do Bama Asyayun. Siapa yang menang pilihan raya? Dr. Bamau, dan dilantik Dr. Bama sebagai Perdana Menteri yang pertama. Jadi apa formula tahap kedua nasionalisme di Burma? Pelajar saya lembut. Kesimpulannya, ada berapa gerakan nasionalisme di Burma ni? Semua sekali ada 2 tahap. Tahap pertama dengan tahap kedua. Tahap pertama dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Sami Buddha. Kemudian wujud Persatuan Belia Buddha, mengekalkan tradisi Buddha. Apa formula untuk tahap pertama? Didik budak, isap kasut, am. Didik tu pendidikan, budak tu budaya Burma. Isap kasut tu merujuk isu kasut digunakan untuk menaikkan semangat nasionalisme rakyat Burma. Am tu merujuk kepada Persatuan Am, Kesatuan Majlis Persatuan Am, Kesatuan Burma diwujudkan menggantikan Persatuan Belia Buddha untuk berjuang berkaitan dengan bangsa Burma. Manakala tahap kedua pula, apa formula tahap kedua? Pelajar saya lembut. Pelajar melancarkan revolusi untuk adakan universiti. Saya tu merujuk pada saya San dengan Majlis Am Sengga Semegi melancarkan pemberontakan saya San. Lembut tu merujuk pada perlembagaan Burma. Ada 2 tujuan. Wujud kerajaan sendiri dengan pisah Burma dengan India. Parti Do Bama Asyayun diwujudkan untuk menuntut kemerdekaan. Dr. Bamau menjadi Perdana Menteri yang pertama. Jadi formula tahap kedua, pelajar saya lembut. Formula tahap pertama, didik budak, isap kasut, am. Okey, tengok. Nasionalisme di negeri yang ketiga iaitu Vietnam. Nasionalisme di Vietnam pun ada 2 tahap. Tahap pertama berkaitan dengan pemerintahan beraja, mengekalkan pemerintahan beraja, manakala tahap kedua lebih kepada revolusi. Okey, kita lihat tahap pertama dulu di Vietnam. Tahap pertama dipimpin oleh golongan pegawai Mandarin. Ingatlah, kalau di Burma dipimpin oleh siapa? Sami Buddha. Dia berkaitan dengan agama Buddha. Burma, agama Buddha. Kalau Vietnam dipimpin oleh siapa? Pegawai Mandarin. Mandarin untuk Vietnam, agama Buddha untuk Burma. Jadi tahap pertama dipimpin oleh pegawai Mandarin yang berjuang
pemulihan terhadap sistem pemerintahan beraja. Pegawai Mandiri ni berjuang berkaitan dengan apa? Berjuang untuk memulihkan semula sistem pemerintahan beraja. Disebabkan oleh perkembangan pendidikan barat telah melahirkan kesedaran berpolitik dan anti Perancis. Ya, sebab Vietnam dijajah oleh Perancis. Seterusnya, akhbar seperti Tribun Indige dan Cloche File ditubuhkan untuk mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Jadi formula untuk nasionalisme tahap pertama di Vietnam ialah Ramli Dideh Akhbar. Tengok pernah dengan formula. Ramli merujuk pada beraja. Beraja berasal dari perkataan raja. Apa sama raja dengan Ramli? Sebutan ra di depan. Ramli, raja. Kemudiannya dididik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal dari perkataan didik. Didik, cikgu bang huruf K di last kali, cikgu ganti dengan huruf H. Didik, didik. Akhbar merujuk pada akhbar juga. Jadi apa formula nasionalisme tahap pertama di Vietnam ialah Ramli Dideh Akhbar. Wah, mesti jadi pandai Ramli ni. Sebab dia makan akhbar tu semua. Tengok. Yang penting di Vietnam ni, pelajar kena ingat. Kalau Burma, Sami Buddha, Vietnam, pegawai Mandarin. Ramli itu merujuk apa? Sistem pemerintahan beraja dipulihkan. Dideh tu, pendidikan barat berkembang sehingga melahirkan kesedaran untuk berpolitik dan anti Perancis. Akhbar tu, ambil satu akhbar lah. Akhbar iaitu Tribun Indige. Dikeluarkan untuk mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Akhbar nama apa? Tribun Indige. Akhbar nama apa? Tribun Indige. Akhbar nama apa lah sekali? Tribun Indige. Jadi formula nasionalisme tahap pertama di Vietnam ialah Ramli Dideh Akhbar. Okey, tengok tahap kedua. Okey, perkembangan nasionalisme tahap kedua di Vietnam. Selepas Perang Dunia Pertama, perjuangan bercorak revolusi oleh dua parti iaitu Vietnam Quoc Dan Dang ataupun bermaksud Parti Nasionalis Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc dan Parti Komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. Ingatlah, dua parti ni je yang sangat berpengaruh selepas Perang Dunia Pertama di Vietnam. Yang pertama parti apa? Vietnam. Nama partinya pun sebagaimana nama dia, negara dia juga, iaitu Vietnam Quoc Dan Dang. Vietnam Quoc apa? Quoc Dan Dang. Dan yang kedua parti apa? Parti Komunis Vietnam. Okey, tengok. Vietnam Quoc Dan Dang melancarkan pemberontakan untuk mengusir Perancis dan menubuhkan kerajaan dipanggil Republik Vietnam. Tetapi gagal. Semua pemimpin Vietnam Quoc Dan Dang ditangkap dan pemimpin utamanya iaitu Nguyen Tai Hoc dihukum bunuh. Jadi Vietnam Quoc Dan Dang melancarkan apa? Melancarkan pemberontakan dan nak wujudkan kerajaan Republik Vietnam. Berjaya ke tidak? Tidak berjaya. Pemimpinnya ditangkap dan Nguyen Tai Hoc dihukum bunuh. Ingatlah, Vietnam Quoc Dan Dang lancar pemberontakan. Tak berjaya pembuat kerajaan. Manakala Parti Komunis Vietnam pula melancarkan revolusi. Kalau Vietnam Quoc Dan Dang, pemberontakan. Parti Komunis secara revolusi. Dan Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Ya, Parti Komunis Vietnam melancarkan revolusi. Berjaya ke tak berjaya? Berjaya. Berjaya mengisytiharkan kerajaan nama apa? Kerajaan Republik Demokratik Vietnam. Tapi dia lancarkan kerajaan ni di kawasan Vietnam Utara sahaja, iaitu di wilayah Hanoi. Utara lawan apa? Selatan. Manakala di Vietnam Selatan pula masih lagi dikuasai oleh Perancis dan Amerika Syarikat. Cikgu ulang balik nah. Parti Komunis Vietnam melancarkan apa? Melancarkan revolusi dan Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, di kawasan Vietnam Utara, dan Ho Chi Minh dilantik sebagai presiden yang pertama. Ni Vietnam Utara. Vietnam Utara lawan dia Vietnam Selatan. Vietnam Selatan masih lagi dijajah oleh Perancis dan Amerika Syarikat. Jadi tahap kedua ni dua parti sangat berpengaruh, iaitu Vietnam Quoc Dan Dang dengan Parti Komunis Vietnam. Siapa yang lancarkan pemberontakan? Vietnam Quoc Dan Dang.
Berjaya ke tak berjaya wujud kerajaan? Tidak berjaya. Siapa yang melancarkan revolusi? Parti Komunis Vietnam. Berjaya ke tak berjaya membentuk kerajaan? Ya, berjaya, dipanggil sebagai Republik Demokratik Vietnam. Tetapi wujud hanya di kawasan Vietnam Utara saja. Vietnam Selatan masih lagi dijajah. Okey, penentangan terhadap penjajahan Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam terbentuk dengan rasminya pada tahun 1976. Jadi pada tahap kedua ni, dua parti politik berjuang. Yang pertama parti apa? Vietnam Quoc dan Dang di bawah pimpinan Nguyen Tai Hoc. Dan yang kedua Parti Komunis Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Siapa yang lancar pemberontakan? Vietnam Quoc dan Dang. Berjaya ke tak berjaya buat kerajaan? Tak berjaya pun buat kerajaan. Siapa yang lancarkan revolusi? Parti Komunis Vietnam. Berjaya ke tak berjaya buat kerajaan? Berjaya, dipanggil Republik Demokratik Vietnam. Tetapi di sebelah Vietnam Utara sahaja. Walau macam mana pun dia berjaya, Parti Komunis Vietnam bentuk kerajaan. Okey, jadi cikgu ulang balik. Nasionalisme di Vietnam ada berapa tahap? Ada 2 tahap. Tahap pertama dengan tahap kedua. Ingat, Vietnam ni paling penting pegawai Mandarin. Kalau Burma paling penting Sami Buddha. Vietnam pegawai Mandarin. Apa formula untuk Vietnam? Ramli Didih Akbar. Ramli itu apa? Pemulihan sistem pemerintahan beraja. Didih pendidikan barat, kesedaran berpolitik dan menentang penjajah Perancis. Akbar tu apa? Akbar tribun indigen. Mengkritik penjajah dan juga menuntut hak rakyat Vietnam. Tahap kedua pula, ada 2 parti yang sangat berpengaruh, iaitu Parti Vietnam Quoc dan Dang dengan Parti Komunis Vietnam. Siapa yang lancar pemberontakan? Vietnam Quoc dan Dang. Berjaya ke tak berjaya buat kerajaan? Tak berjaya. Siapa yang lancar revolusi? Parti Komunis Vietnam. Berjaya ke tak berjaya buat kerajaan? Berjaya, dipanggil Kerajaan Republik Demokratik Vietnam di sebelah Vietnam Utara. Okey, seterusnya tengok nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pun ada 2 tahap. Tahap pertama lebih bersifat pada pendidikan. Tahap kedua lebih kepada radikal. Tengok tahap pertama dulu. Tahap pertama dipimpin oleh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ni kalau tengok nama dia lebih merujuk pada wanita ke lelaki? Ya, wanita, pandainya. Pasal apa wanita? Tengok perkataan Kartini tu. Raden Ajeng Kartini merujuk pada wanita. Jadi tugas dia memajukan pendidikan untuk kaum wanita. Karyanya bertajuk Hilang Gelap Terbitlah Terang. Bukan orang hitam jadi putih, no? Dia tak merujuk pada orang hitam jadi putih. Karya dia lebih merujuk pada hilang gelap terbitlah terang. Daripada hidup dalam kegelapan, jadi akhirnya wujud kepada kemajuan. Itu maksud hilang gelap terbitlah terang. Bukan orang gelap jadi putih. Karyanya tu menceritakan tentang penindasan penjajah Belanda dan kemunduran rakyat Indonesia. Karya dia cerita beberapa perkara, 2 perkara. Yang pertama, penindasan penjajah Belanda sebab Indonesia dijajah Belanda dengan kemunduran rakyat Indonesia. Karyanya menjadi pendorong gerakan nasionalisme selepasnya. Nombor 2, pertubuhan Muhammadiyah diwujudkan, iaitu untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Muhammadiyah ni merujuk pada nama Muhammad. Muhammad ni merujuk kepada Nabi Muhammad. Apa tugas Nabi Muhammad dalam agama Islam? Tugasnya adalah untuk menyebarkan Islam yang sebenarnya. Jadi di Indonesia, tugas Muhammadiyah adalah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Betulkah Muhammad berkaitan agama Islam? Ya, betul. Jadi tahap pertama di Indonesia ada berapa gerakan? Ada 2 gerakan. Yang pertama dipimpin oleh Raden Ajeng Kartini. Laki ke wanita? Wanita. Jadi tugas dia memajukan pendidikan untuk wanita. Tajuk buku dia Hilang Gelap Terbitlah Terang. 2 cerita dalam buku dia. Penindasan penjajah Belanda dengan kemunduran rakyat. Yang kedua, gerakan yang kedua adalah Muhammadiyah. Bila disebut Muhammadiyah berkaitan dengan nama Nabi Muhammad. Apa tugas Nabi Muhammad? Menyebarkan Islam. Jadi di Indonesia, tugas Muhammadiyah adalah mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Ada 2 gerakan. Ada Ajeng Kartini dengan Muhammadiyah. Okey, tengok tahap kedua.
Tahap kedua lebih bersifat radikal oleh parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dengan Parti Nasionalis Indonesia. Semua parti-parti politik tahap kedua ni diwujudkan untuk apa? Untuk menuntut kemerdekaan. Soekarno yang memimpin PNI menjadikan PNI ini sebuah parti yang sangat berpengaruh. Parti apa paling berpengaruh di Indonesia? Parti Nasional Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Kemudiannya Kongres Pemuda Indonesia melahirkan ikrar dipanggil Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut mempunyai 3 asas, iaitu 1. Tanah air, 1. Bangsa dan 1. Bahasa, untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Ya. Kongres Pemuda Indonesia ni, mereka punya ikrar Sumpah Pemuda ni semua berkaitan dengan nombor 1. Yang pertama 1 apa? 1 tanah air. Yang kedua 1 apa? 1 bangsa. Yang ketiga 1 bahasa, untuk mewujudkan negara bangsa yang lebih utuh ataupun kuat. Kemudian last sekali, Soekarno menubuhkan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Nama apa parti politik tu? Permufakatan Perhimpunan. Ya, mereka berhimpun dan bermufakat. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang terdiri daripada pelbagai organisasi dan parti politik Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi semua ada berapa parti nak menuntut kemerdekaan? Pada awalnya ada 3 je, iaitu Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dengan Parti Nasional Indonesia. Parti yang paling popular, Parti Nasional Indonesia. Pasal apa popular? Dipimpin oleh Soekarno. Jadi PNI sangat berpengaruh. Yang kedua, Kongres yang keempat. Parti yang keempat iaitu Kongres Pemuda Indonesia mengeluarkan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berkaitan nombor apa? Nombor 1, iaitu 1 tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa, untuk melahirkan negara bangsa yang lebih kuat. Dan yang kelima, parti politik yang kelima iaitu Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Permufakatan perhimpunan ini disertai oleh pelbagai organisasi dan parti politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang buat? Soekarno yang buat. Jadi semua ada berapa parti? 5 parti. Cikgu ulang balik. Yang pertama Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia. Yang paling berpengaruh, Parti Nasional Indonesia. Kemudian yang keempat, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Berkaitan nombor apa? Nombor 1. 1 tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa. Last sekali nombor 5, parti-parti yang kelima, iaitu Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi cikgu ulang balik. Ada berapa tahap nasionalisme di Indonesia? Ada 2 tahap. Tahap pertama ada berapa gerakan? 2 gerakan, iaitu Raden Ajeng Kartini dengan Muhammadiyah. Raden Ajeng Kartini ni lelaki ke wanita? Wanita. Jadi memajukan pendidikan untuk wanita. Bukunya bertajuk Hilang Gelap Terbitlah Terang. Cerita 2 benda, penindasan penjajah Belanda dengan kemunduran rakyat. Menjadi pendorong gerakan nasionalisme selepasnya. Kemudian Muhammadiyah ni berkaitan dengan Nabi Muhammad. Apa tugas Nabi Muhammad? Menyebarkan Islam. Jadi tugas Muhammadiyah di Indonesia mempertahankan ajaran Islam daripada ancaman sekularisme barat. Tahap kedua ni gerakan lebih radikal, disebabkan oleh adanya parti-parti politik. Semua ada berapa parti? 5 parti. Yang pertama Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia. Tiga-tiga ni paling berpengaruh apa? Parti Nasional Indonesia pimpinan Soekarno. Yang keempat, Kongres Pemuda Indonesia mengeluarkan ikrar Sumpah Pemuda. Berkaitan nombor apa? Nombor 1. 1 tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa. Last sekali Soekarno mewujudkan parti yang kelima, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Tujuannya untuk memperjuangkan ataupun untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Okey, akhirnya kita tengok nasionalisme di negara Thailand. Nasionalisme di negara Thailand ni ada 3 gerakan. Yang pertama, gerakan untuk mewujudkan birokrasi barat di Thailand oleh golongan-golongan raja, oleh kerabat diraja. Kemudiannya, gerakan nasionalisme oleh rakyat ada 2 tahap. Tahap pertama, lebih merujuk pada penguasaan politik kerabat diraja, dan tahap kedua lebih merujuk pada penguasaan ekonomi oleh orang Cina. Okey, kita lihat yang pertama dulu, birokrasi barat di Thailand. Birokrasi barat di Thailand diperkenalkan
oleh Raja Mengkuk dengan anaknya Raja Chulalongkorn. Diperkenalkan oleh apa orang raja? Dua raja. Raja Mengkuk dengan anaknya Raja Chulalongkorn. Chulalongkorn ada ayah tak? Ya, ada. Apa nama ayah dia? Raja Mengkuk. Mengkuk ni dan kahwin tak? Dan kahwin. Jadi apa nama anak dia? Raja Chulalongkorn. Jadi semua ada apa orang raja? Dua raja. Raja Mengkuk dengan Chulalongkorn. Mereka ni berusaha untuk memperkenalkan diplomasi dalam negara Thailand dan mewujudkan pemodenan. Ada berapa perkara mereka nak buat? Dua perkara. Diplomasi dengan pemodenan. Tengok Raja Mengkuk dulu. Raja Mengkuk membawa masuk berapa orang? 80 orang. Ingat, daripada nombor 1 sampai nombor 9. Nombor berapa yang paling ganas kali bunyi dia? Nombor 8. Jadi Raja Mengkuk bawa masuk berapa puluh orang semua? 80 orang penasihat daripada barat. Oh, ganahnya 80 orang penasihat dari barat. Contohnya, penasihat tentera dari mana? Dari Perancis. Pasal apa penasihat tentera dari Perancis? Sebab Perancis ada dua sebutan, perang dengan cis. Kalau negara mana bila dia ajak berperang, dia akan sebut cis. Iaitu negara Perancis. Jadi nak berperang kena guna apa? Tentera. Jadi Perancis ni menasihat jabatan ketenteraan. Ingatlah, bila disebut tentera, tentera lawan dia apa? Tentera lawan dia polis. Ni perkataan berlawanan. Tentera lawan polis. Jadi polis dari mana? Polis daripada Britain. Selain polis, kewangan dan pelabuhan pun daripada Britain. Dan last sekali, polis lawan custom. Custom daripada mana? Amerika Syarikat. Cikgu ulang balik. Ni perkataan berlawanan. Ni hanya untuk mengingat sejarah saja. Tak ada kaitan antara yang baru nak mati ataupun dah lama mati. Ni untuk mengingat sejarah saja. Ni perkataan berlawanan. Tentera lawan apa? Tentera lawan polis. Ingat nah. Polis pula lawan apa? Polis lawan custom. Jadi tentera dari mana? Tentera daripada Perancis. Tentera lawan apa? Lawan polis. Polis daripada mana? Britain. Polis lawan custom. Custom daripada mana? Custom daripada Amerika Syarikat. Cikgu ulang balik perkataan berlawanan cikgu nak. Yang pertama, tentera. Tentera daripada mana? Tentera mestilah daripada negara Perancis. Tentera lawan dia apa? Tentera lawan polis. Ingatlah, tentera lawan apa? Tentera lawan polis. Polis daripada mana? Britain. Polis pula lawan apa? Polis lawan custom. Custom daripada mana? Amerika Syarikat. Jadi cikgu ulangkan lagi. Perancis menasihat jabatan apa? Tentera, pandainya. Britain pula menasihat jabatan apa? Britain, polis. Amerika Syarikat jabatan apa? Custom. Okey, cikgu ulang sekali lagi yang terakhir. Perancis jabatan apa? Tentera. Bila disebut tentera, tentera lawan polis. Polis daripada mana? Daripada Britain. Last sekali polis lawan apa? Custom. Custom daripada mana? Amerika Syarikat. Okey, lepas Raja Mengkuk mati digantikan oleh anaknya, iaitu Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn meneruskan pemodenan pentadbiran dan dasar terbuka oleh ayahnya, iaitu Raja Mengkuk. Ini untuk menjadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajahan kuasa barat. Jadi, birokrasi barat di Thailand diperkenalkan oleh apa raja? Dua raja, Mengkuk dengan Chulalongkorn. Okey, tengok nasionalisme oleh rakyat Thailand. Ada dua tahap. Tengok tahap pertama dulu. Tahap pertama, rakyat tak puas hati terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja dan kelemahan pentadbiran Raja Vajiravut. Raja nama apa? Raja Vajiravut. Raja nama apa? Raja Vajiravut. Jadi tahap pertama, rakyat tak puas hati kat siapa? Tak puas hati terhadap kerabat diraja kerana menguasai politik. Ada tak raja yang memerintah dengan lemah? Iaitu Raja Vajiravut. Kemudiannya, Naipridi Panomyang dan juga Field Marshal Pibo Songkram. Paling penting ingat nama apa? Ingat nama Pibo Songkram. Pibo Songkram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai pada tahun 1932. Paling penting siapa? Pibo Songkram menubuhkan parti nama apa? Parti Rakyat, melancarkan revolusi. Revolusi tersebut berjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan digantikan dengan raja berperlembagaan. Dalam raja berperlembagaan ini, raja adalah sebagai ketua negara tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Cikgu ulang balik. Jadi tahap pertama ni, rakyat tak puas hati kat siapa? Tak puas hati dekat kerabat diraja kerana menguasai politik. Ada tak kerabat diraja yang memerintah dengan lemah? Iaitu Raja Vajiravut. Kemudiannya, Pibo Songkram mewujudkan parti nama apa? Parti Rakyat.
untuk melancarkan revolusi. Revolusi itu berjaya ke tak berjaya? Ya, berjaya. Berjaya menukarkan raja mutlak kepada raja berperlembagaan. Jadi dalam raja berperlembagaan, raja adalah ketua negara tetapi tidak boleh campur tangan dalam urusan pentadbiran kerajaan kerana urusan pentadbiran semuanya dijalankan oleh Perdana Menteri. Tengok tahap kedua. Kalau tahap pertama, tak puas hati terhadap penguasaan politik kerabat diraja. Tahap kedua pula, rakyat tak puas hati terhadap penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan juga Barat. Ya, tahap pertama, politik kerabat diraja. Tahap kedua, ekonomi orang Cina dan Barat. Tengok Perdana Menteri waktu itu, Pibo Songkram meluluskan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi orang Cina dan menggalakkan rakyat tempatan ataupun rakyat pribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi Thailand. Pibo Songkram buat apa? Pibo Songkram meluluskan undang-undang untuk menyekat ekonomi orang Cina. Oh, dulu undang-undang untuk sekat tu. Jadi siapa nak majukan ekonomi? Dia galakkan rakyat pribumi memajukan ekonomi Thailand sendiri. Kemudiannya Pibo Songkram bekerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua sehingga menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Pasal apa Thailand tidak dijajah oleh Jepun? Sebab Jepun bekerjasama, Jepun mendapat kerjasama yang sangat baik daripada Pibo Songkram. Buktinya apa? Buktinya Thailand telah membuka jalan untuk Jepun untuk masuk ke tanah Melayu dengan mudah. Ya. Siapa yang bagi jalan tu? Yang bagi jalan adalah Perdana Menterinya iaitu Pibo Songkram. Sebab tu Thailand tidak pernah dijajah oleh Jepun. Sebab apa? Sebab tu Thailand tidak pernah dijajah oleh Jepun kerana Thailand memberikan kerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Tengok akhirnya Thailand memperolehi tanah jajahannya semula di Indochina dan utara tanah Melayu. Dulu-dulu ni Perlis, Kedah sampai Pulau Pinang dan Kelantan serta Terengganu, sebahagian Terengganu adalah milik Thailand dulu-dulu waktu zaman Perang Dunia Kedua. Jadi disebabkan Thailand memberikan kerjasama dengan Jepun, Jepun bagi berapa tanah jajahan balik? 2 tanah jajahan, Indochina dengan utara tanah Melayu. Jadi tahap kedua, rakyat tak puas hati kat siapa? Orang Cina sebab menguasai ekonomi. Tahap pertama, rakyat tak puas hati kat siapa? Kerabat diraja sebab menguasai politik. Okey, kita tengok seterusnya. Ni contoh soalan struktur SPM. Markahnya 244. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A. Nyatakan 2 sebab berlaku gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand. Apa kehendak soalan? 2 sebab berlaku gerakan nasionalisme tahap pertama. Tahap pertama, ingat di Thailand, rakyat tak puas hati dekat raja kerana menguasai politik. Dan yang kedua, ada tak raja yang lemah iaitu Raja Vajiravud memerintah dengan lemah. Jadi di ruangan jawapan ada ruangan satu Roman dengan 2 Roman. Jadi jawab terus, tak payah buat ayat pun. Jadi satu Roman jawapannya penguasaan politik oleh kerabat diraja. 2 Roman kelemahan pentadbiran Raja Vajiravud. Pandainya. Jawab terus yang ada satu Roman 2 Roman. Yang tak ada ruangan satu Roman dengan 2 Roman di ruangan jawapan barulah kena jawab dalam bentuk ayat. Okey, tengok contoh soalan B. Soalan B tanya jelaskan tindakan Pibo Songkram semasa gerakan nasionalisme pada tahap kedua. Apa kehendak soalan? Tindakan Pibo Songkram nasionalisme tahap berapa? Tahap kedua. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada ruangan satu Roman dengan 2 Roman. Ada nombor satu Roman 2 Roman tak ada. Jadi bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Nak buat ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Tindakan Pibo Songkram semasa gerakan nasionalisme pada tahap kedua ialah meluluskan undang-undang untuk menyekat ekonomi orang Cina. Titik. Penanda wacana Cikgu Hajar adalah guna number. Ingat wajib. Kalau tak mau guna seterusnya selain itu di samping itu, guna number. Wajib ada penanda wacana. Jadi start dengan kedua, menggalakkan rakyat pribumi terlibat dalam ekonomi Thailand. Titik. Lepas kedua, ketiga, bekerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua agar tidak dijajah oleh Jepun. Titik. Lepas ketiga, keempat, mendapatkan kembali tanah jajahannya iaitu Indochina dan utara tanah Melayu. Last sekali tengok soalan C untuk struktur. Pada pendapat anda, mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya? Apa kehendak soalan? Kehendak soalan adalah mengapakah, bulat mengapakah. Mengapakah merujuk apa? Merujuk pada sebab. Apa kehendak kedua? Kehendak soalan yang kedua, Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya. Jadi soalan tanya tentang sebab-sebab Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya. Tengok dalam soalan struktur ni ada ruangan, ada nombor satu Roman 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat.
Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Sebab Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya ialah Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn melakukan usaha diplomasi dan pemodenan Thailand. Titik. Penanda wacana Cikgu ajak guna number iaitu kedua. Raja Mongkut membawa masuk 80 orang penasihat barat. Titik. Contohnya penasihat ketenteraan dari Perancis dan penasihat polis atau kewangan atau pelabuhan dari Britain. Ada lagi tak jawapan lain? Tentera lawan polis, polis lawan siapa? Ingat lagi tak? Custom. Ya, dan penasihat custom dari Amerika Syarikat. Lepas Mongkut mati diganti oleh anaknya Raja Chulalongkorn. Chulalongkorn meneruskan dasar terbuka dan juga pemodenan yang dijalankan oleh ayahnya. Okey. Last sekali kita tengok contoh soalan esei. Markahnya 448 ataupun 488. A 4 markah, B 8 markah, C 8 markah. Tengok satu persatu dulu. Tengok A dulu. Okey, soalan A tanya. Jelaskan perkembangan nasionalisme di Burma. Nasionalisme di Burma semua ada berapa tahap? Ada 2 tahap. Ya, tahap pertama, ingat lagi tak? Burma paling penting adalah Sami Buddha. Vietnam paling penting pegawai Mandarin. Jadi soalan esei ni pembuka dia apa? Perkembangan nasionalisme di Burma. Perkembangan nasionalisme di Burma ialah dipimpin oleh Sami Buddha dan golongan berpendidikan barat. Kalau tulis setakat Sami Buddha pun dah cukup dah. Kemudian penanda wacana yang cikgu ajar adalah kedua. Persatuan Belia Buddha ditubuhkan untuk mengekalkan tradisi Buddha. Koma. Tahap pertama ada formula tak nasionalisme di Burma? Ada. Apa formula dah? Didik budak, isap kasut, am. Ya, selain tradisi Buddha, koma, didik tu apa? Pendidikan. Budak tu apa? Dan kebudayaan Burma. Lepas kedua, ketiga, isap kasut tu merujuk pada isu kasut digunakan untuk menaikkan semangat nasionalisme rakyat Burma menentang penjajah British. Titik. Ada lagi tak? Lepas ketiga, keempat. Keempat merujuk pada apa? Ingat balik formula. Didik budak, isap kasut, am. Am tu apa? Persatuan am, Kesatuan Burma diwujudkan untuk menggantikan Persatuan Belia Buddha untuk berjuang berkaitan dengan bangsa Burma. Itu tahap pertama. Kalau tahap kedua ada formula tak? Nasionalisme di Burma ada. Apa formula dah? Pelajar saya lembut. Pelajar tu apa? Golongan pelajar berjuang untuk mewujudkan, golongan pelajar melancarkan revolusi untuk mewujudkan sebuah universiti. Saya tu merujuk apa? Saya San. Saya San bersama dengan Majlis Sengga Semegi melancarkan pemberontakan Saya San. Pelajar saya lembut. Lembut tu apa? Perlembagaan Burma. Ada berapa tujuan? 2 tujuan. Yang pertama memisahkan Burma dengan India dan yang kedua membentuk kerajaan sendiri. Ada lagi tak? Kemudiannya parti PAN menuntut kemerdekaan, Parti Dobama Asia Yun. Siapa menang pilihan raya? Dr. Bamau. Dan Dr. Bamau dilantik Perdana Menteri yang pertama di Burma. Pandainya. Okey, kita tengok soalan B. B satu Roman lah. Hendak soalan dulu tanya terangkan perjuangan tokoh berikut. Satu Roman Jose Rizal di Filipina. Jose Rizal di Filipina ni menuju pada tahap apa? Tahap pertama. Ingat balik nasionalisme di Filipina ada berapa tahap? Ada 2 tahap. Tahap pertama dipimpin oleh Jose Rizal. Jadi Jose Rizal ni tahap berapa? Tahap pertama. Tahap kedua oleh Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Tengok Jose Rizal. Jose Rizal ada formula tak? Ada formula apa? Wanita, hak, suami. Kalau tahap kedua, Emilio Aguinaldo dengan Andres Bonifacio, kumpulan layan air Pepsi. Okey, tengok. Pembuka bagi soalan ni, perjuangan Jose Rizal di Filipina ialah beliau memimpin gerakan propaganda. Titik. Antara tuntutan mereka ialah wanita tu apa? Wilayah seperti Sepanyol, hak tu apa? Hak seperti Sepanyol dan suami tu apa? Bersuara bebas seperti Sepanyol. Titik. Jose Rizal kemudiannya mewujudkan Liga Filipina untuk mendesak perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Okey, tengok soalan B2 Roman. B2 Roman pula tanya tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini di Indonesia. Tips untuk ingat Raden Ajeng Kartini ni, kena tengok balik Raden Ajeng Kartini ni wanita ke lelaki? Ya, wanita pandainya. Pasal apa wanita? Kartini. Jadi, dia punya tugas dia untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Tengok pembuka bagi soalan ni. Perjuangan Raden Ajeng Kartini di Indonesia ialah beliau memajukan pendidikan untuk wanita. Karyanya bertajuk Hilang Gelap Terbitlah Terang. Menceritakan tentang
dua perkara. Yang pertama, penindasan penjajah Belanda, dan yang kedua, kemunduran rakyat Indonesia. Kerana menjadi pendorong gerakan nasionalisme selepasnya. Kemudiannya, tahap pertama ada lagi tak selain Raja Kartini? Ya, ada lagi. Apa lagi? Iaitu pertubuhan Muhammadiyah. Bila disebut Muhammadiyah, dia merujuk pada Nabi Muhammad. Apa tugas Nabi Muhammad? Menyebarkan Islam yang sebenarnya. Menyebarkan Islam. Sampailah Islam ke hari ini masih lagi disebarkan, walaupun Nabi Muhammad SAW dah wafat dah. Islam masih lagi tersebar tak? Ya, masih lagi tersebar. Jadi tugas Muhammadiyah di Indonesia untuk buat apa? Tugas dia adalah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Itu tahap pertama. Kalau tahap kedua pula, perjuangan radikal oleh parti-parti politik. Ada berapa parti? Ada 5 parti. Ingat lagi tak? Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dengan Parti Nasional Indonesia. Kemudian Kongres Pemuda Indonesia. Dan last sekali, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. 5 parti tu. Okey, last sekali tengok. Soalan C. Imperialisme Barat berjaya menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Bincangkan. Apa kehendak soalan? Imperialisme Barat berjaya menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Kuatnya imperialisme Barat. Apa sebab berjaya? Tengok pembuka soalan ni. Imperialisme Barat berjaya menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara kerana strategi perjuangan pemimpin tempatan yang tidak mantap. Ya, strategi tak mantap. Contohnya menyerang dari hadapan ketika musuh telah bersedia. Hal ini menjadikan serangan itu lemah. Mau kata lemah serang dari depan. Jadi serangan tu lemah. Strategi mereka sangat tak mantap. Okey, tengok penanda wacana apa yang cikgu ajak? Menggunakan number. Jadi start dengan sebab kedua. Sebab kedua, peralatan yang digunakan oleh pemimpin tempatan adalah tradisional. Contohnya keris, parang dan tombak. Hal ini menjadikan serangan mudah ditewaskan. Siapa mudah ditewaskan? Kerana penjajah Barat menggunakan senjata moden seperti pistol dan senapang yang jauh lebih cepat untuk menyerang. Ya, pistol tembak ya. Kalau keris kena lari-lari pergi dekat tu baru boleh tikam. Kalau pistol duduk jauh pun boleh tembak dah. Jadi memang sangat boleh untuk mendapat kemenangan. Jadi jangan guna senjata tradisional, kena guna senjata moden kalau nak menang. Dan last sekali, sebab ketiga, tentera yang dimiliki oleh pemimpin tempatan adalah lemah. Hari ini kerana tidak mendapat latihan ketenteraan yang secukupnya. Yalah, orang kampung pergi serang, mana nak dapat latihan ketenteraan? Contohnya latihan menggunakan senjata. Tak ada latihan pun, pergi berperang. Last sekali kena tembak. Kesannya kawasan yang mereka duduki mudah ditakluk oleh penjajah Barat. Kesannya kawasan mereka mudah ditakluk penjajah Barat. Ya, sangat mudah ditakluk oleh penjajah Barat. Dia tak ada latihan, memang confirm lah kalah. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.